Tanah izin. Boleh. Soalan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah tuan yang dimuliakan dan khususnya bagi surah Mustaqim Bandar Tasik semua pasal 5 Bandar Rinci pasal 5. Kita sambung bacaan kitab kita berkaitan dengan fadilat ya. Kita sambung dengan fadilat selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita bincang hari itu iaitu hadis yang pertama yang berbunyi man salla alaihi wahid sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang selawat kepada aku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan selawat kepada dia 10 kali. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah. Jadi selawat yang dimaksudkan di sini iaitu selawat Allah Subhanahu wa taala 10 kali itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala bagi rahmat kepada kita sebanyak 10 rahmat. Ya, rahmat itu maksudnya pemberian dalam bentuk kita katakan dalam bentuk nikmat yang kita rasai, ya. Itu pemberian dalam bentuk nikmat yang kita rasai. Ya, misalnya kita tentang nikmat iman dan nikmat Islam yang kita rasai sekarang ini, ya, pada diri kita. Dan kita sambung hadis yang kedua yang menceritakan tentang fadilat ini. Mudah-mudahan dengan bukan maksudnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sahaja, banyak lagi ya yang kita dapat daripada perlakuan ibadat yang disebut di sini, iaitu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti mana disebut dalam Al-Quran, dia kata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita dituntut supaya selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada malam ini saya sambung dengan hadis yang berikutnya, yaitu hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya alfan marrah lam yamut hatta yubashshiru lahu bil jannah. Saya ulang lagi sekali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya alfan marrah lam yamut hatta yubashshiru lahu bil jannah. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat ke atasku, barang siapa selawat atasku 1000 kali, tidak mati ia melainkan, tidak mati ia hingga dipersukakan baginya dengan surga. Itu maksud hadis tadi. Saya ulang lagi sekali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa selawat atasku 1000 kali, tidak mati ia hingga dipersukakan baginya dengan surga. Maksudnya kita selawat sekali, Allah Subhanahu wa taala selawat 10 kali. Ya Allah Subhanahu wa taala bagi rahmat ataupun nikmat kepada kita 10 nikmat, 10 rahmat. Dan kalau di sini pula disebut kalau kita selawat 1000 kali, iaitu dijamin, ya, dijamin kita diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan berita gembira kepada dia tentang syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disebut syurga, memanglah kita beridam-idam nak masuk syurga. Ya, dalam dunia ni pun bila disebut rumah ataupun istana, sebab syurga pun digambarkan macam istana juga, kan? Jadi dalam dunia ni pun kalau kita hidup dalam dunia ni, kita duk teringin nak masuk istana, ya, nak buat istana kalau boleh, tapi tak mampu nak buat istana.
tapi teringin nak masuk ke istana, sebab kita tahu istana itu merupakan satu tempat yang sangat nikmat, dalamnya itu sangat nikmat, ya. Itu dikatakan rahmat yang Allah bagi, ya, kepada mereka yang ada istana di dunia inilah, kan. Kadang-kadang ada orang mendapat istana dah, dia tak cukup dengan istana yang satu tu, dia nak istana yang dua, istana yang tiga, kan. Begitulah kehendak manusia tentang yang dikatakan istana itu, maksudnya dikatakan syurga itu. Siapa yang tak nak syurga? Ya, semua orang nak syurga. Tetapi nak mendapatkan syurga itu pertama sekali iaitu tentang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Itu yang utama sekali. Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala akan dapat ganjaran syurganya. Kemudian selain daripada itu, bukan hanya setakat beriman saja, mengaku saja, tapi kena diikuti dengan amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Amalnya itu punya amal baik dan juga tegahan. Amal yang maksudnya yang tak boleh kita beramal dengan tegahan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Amal tegahan itu maksudnya apa yang Allah tegah. Ya. Tak boleh kita lakukan, tak boleh kita amalkan. Kita kena beramal dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dalam ayat tadi, dia kata innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, suruh kita ni berselawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai seorang mukmin yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan satu tuntutan, ya, yang mana kita kena selawat. Kenapa? Kerana selawat itu banyak rahmat yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita. Begitu pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Bila disebut syurga di sini, ya, mungkin kita kalau tak kenal, kita tak cinta. Ya, kalau kita kenal seseorang itu, tak kenal dia betul-betul, maka kita tak cinta dengan dia. Bila kita kenal betul syurga itu, maka kita akan cinta, maka kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Ya, akan berusaha untuk mendapat dengan apa cara sekalipun. Maksudnya cara itu cara yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkemampuan, maksudnya disebutnya alfa, 1000 kali. Mana kata kalau orang tu dia nak syurga, dia nak benda tu 2000 kali pun dia sanggup buat. Bukan setakat 1000 kali, 2000 kali, 3000 kali pun dia sanggup buat. Tapi komitmen dia itu, kesungguhan dia itu. Jadi itu yang hal ini disebut 1000 kali. Kalau kita boleh dapat 1000 kali, maka Allah janji. Makna kita bukanlah senang untuk nak mendapat syurga itu. Bukan hanya dengan doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Setiap lepas kita pun doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta Allah masukkan kita ke syurga. Dengan doa saja mana mungkin kita akan dapat. Ya? Maka kita kena berusaha. Apa dia berusahanya? Amalnya. Ini yang disebutkan ini. Maksudnya selain daripada yang amal-amal soleh yang lain itu, inilah amalan dia. Yang dikatakan amalan, yang mana kita kena selalu sebut, itu selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selawat selalu, maka kita akan ingat dia. Ya? Kita pun biasalah kita manusia, bila kita teringat seorang itu, kita sentiasa sebut-sebutkan dia. Ya, kadang-kadang orang tu dah tak ada pun kita sebut juga. Sebab apa? Sebab kita teringat dengan dia. Ya, maka kita kasih dengan dia, kita sayang dengan dia. Begitulah tandanya orang yang selawat 1000 kali ini. Dia sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, ada dalam hadis yang mengatakan bahawa, ya, Nabi Muhammad mengatakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Nabi ni dia lebih kasih, ya, kepada kita umat di akhir zaman ni daripada umat-umat yang bersama dengan dia. Sebab apa? Sebab umat di akhir zaman ni tak tengok dia, tapi beriman dengan dia. Beriman dengan Allah dan ikut sunnah-sunnah dia, ikut ajaran dia. Sedangkan umat-umat yang bersama dengan dia, ada yang tak ikut, ya, ada yang melawan dia, ada yang menentang dia, ya, ada yang mendustakan dia. Termasuklah bapa saudaranya sendiri, iaitu Abu Lahab dan Abu Talib, kan? Tapi kita ni yang di akhir zaman ni, maksudnya yang hanya dengar cerita saja, dengar hadis saja, dengar Al-Quran saja. Dengan Al-Quran, dengan hadis yang kita dah baca ini, maka dapat mendekatkan diri kita, kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah tak cukup, tuan-tuan. Ya, kita kena terus juga berusaha untuk mendapatkannya. Kalau kita nak jadi kaya, ya, tak cukup kita nak berdoa untuk jadi kaya saja. Ya, jadi kalau aku ni orang yang kaya, tak mungkin akan dapat.
ya, maka kita kena berusaha untuk menjadi kayanya. Maksudnya berusaha untuk melakukan sesuatu untuk supaya kita mendapat jadi orang yang kaya. Kaya di dunia dan juga kaya di akhirat. Kaya di dunia maksudnya kita amal, kekayaan dunia itu kita manfaatkan untuk akhirat kita. Itulah yang dikatakan yang disebutkan sini maksudnya alfa, 1000 kali. Ya. Sekarang berapa puluh tahun nak dapat 1000 kali kalau kita lah lepas kalau kita dalam solat kita lah berapa kadang-kadang tak dapat kita. Kalau orang tu dia betul-betul nak dapatkan yang itu maka dia akan sungguh. Itu juga tentang semayang, ya. Allah sebut dalam semayang kita pun wasta'inu bisabri wassalah innaha lakabiratun illa al-khashi'in. Mana orang yang ada komitmen betul baru nak semayang, baru dia boleh semayang, baru dia dapat khusyukkan semayang. Kalau dia tak berusaha, dia tak dapat. Macam kita datang semayang berjemaah di masjid ni, kalau tak lawan betul-betul, ada je yang menghalangnya, ya? Yang menghalangnya untuk supaya tidak dapat melakukan kebajikan itu, kebaikan itu. Sedangkan datang ke masjid, semayang berjemaah sebagainya, itu merupakan satu ibadat yang sangat tinggi pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, di mana jamin syurga yang kita hendakkan dari itu, yang disebutkan dari itu. Ya, disebut syurga ni banyaklah. Ya, kalau di dunia ni dia katakan istana itulah, istana ni lah, kan? Di syurga ni ada juga disebut nama-nama syurga itu. Ya, misalnya dia katakan nama syurga Darul Maqamah, ya. Banyak, ada 8 syurga. Kemudian Jannatul Ma'wa, ya, itu nama syurga. Kemudian Jannatul Adn, ya. Kemudian Jannatul Hawan, ya. Jannatul Firdaus, Jannatul Na'im, nama-nama syurga, ya. Kemudian Darul, ya, Darussalam, ya, itu nama syurga. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'muru salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam. Lepas mayang kita lahir wajah, wa adkhilna, masukkanlah kami ke dalam syurga Darussalam, ya. Kemudian Darul Khuld, ya. Banyak nama syurga, 8 nama syurga ini, ya. Jadi 8 nama syurga ni kalau bagi seorang isteri lah, ya. Isteri ni ada hadis menyebutkan kita katakan seseorang isteri itu bila dia berkahwin dengan suami dia, ya, dia berkahwin dengan seorang suami, kemudian dia dapat masuk syurga mana pintu yang dia suka, ya. Itu apa dia yang akhir sekali disebut sana, iaitu taat zaujaha, taat kepada suami yang selama mana dia tidak bertentangan dengan syariat. Iaitu yang pertama solat lah, ya. Solat dia, kemudian puasa dia, ya, kemudian jaga maruah diri dia. Nak taat zaujaha, taat kepada suaminya selagi mana tidak bertentangan dengan syariat. Disebut di sana dakhalat jannata rabbiha, masuk syurga dia ikut pintu mana yang ia suka, ya. Dia boleh masuk syurga itu mana pintu yang dia suka, ya. Itu hebatnya bagi seorang isteri. Jadi ingat para isteri, ya, mungkinlah, ya, dapat berkhidmat kepada suami dengan baik, ya. Kalau sekiranya suami itu ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, memerintah kita tidak melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat, kan? Ini yang dikatakan jaminan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tadi itu, kalau kita selawat 1000 kali maka, ya, Allah, ya, kita tak akan mati, ya, tidak akan mati kita, ya, selain daripada mana kita akan mendapat berita yang sangat menggembirakan, iaitu berita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tentang syurga, ya. Syurga, nikmat masuk syurga. Bila disebut nikmat-nikmat yang lain tu banyak lagi lah, nikmat-nikmat yang lain. Kita dah bincang tu, sebut kalau dekat diri kita ni pun kita tak dapat nak kira kita nikmatnya, ya. Daripada ujung rambut kita sampai ke ujung kaki kita ni, kalau kita nak kira nikmat tu tak dapat kita nak kira nikmatnya, ya. Nikmat yang besar yang kita nampak iaitu mata lah. Nikmat mata boleh melihat, ya. Nikmat telinga boleh dengar, nikmat mulut boleh bercakap, ya. Nikmat apa orang kata lagi? Banyaklah nikmat
Orang kata fikiran kita ni tak waras, tak gila kan. Itu nikmat tu kan. Maknanya nak sebut banyak tak boleh kira. Betul disebut dalam Al-Quran, dia kata wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah ni, kamu tak akan dapat kira. Kita ambil daripada ujung rambut kita sampai ujung kaki kita pun kita tak dapat kira dah kan. Tak payahlah ada kita alam sekitar kita, rumah kita ke, ya, isteri kita ke. Isteri pun sebagai nikmat juga, anak-anak pun sebagai nikmat juga kan. Banyak nikmatnya. Sebab tu dia cakap kat sini Allah bagi 10 sekali kita selawat, Allah bagi 10 nikmat. Jadi pada diri kita ni nikmat. Sedangkan kita katakan makan tu, rasa masin tu nikmat, rasa manis tu nikmat. Macam mana boleh rasa masin, macam boleh rasa manis? Itu nikmat yang kita dapat. Ya. Kadang-kadang ada tulang lekat dekat celah gigi sikit pun, ya, kita dapat rasa dengan lidah tu, itu nikmat. Kalau tidak, telan lidah, telan tulang tu, apa jadi kepada kita kan? Jadi inilah dikatakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nak dikira tak dapat kira. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha al-Quran. Okey. Kita pergi kepada hari yang berikutnya pula, ya. Hari yang berikutnya pula iaitu waqala sallallahu alaihi wasallam man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha 10 wa man shalla alaiha ashara sallallahu biha mi'atan wa man shalla ala mi'atan sallallahu alaihi biha alfa wa man shalla ala alfan lam tahmasahu an-nar. Ini lagi, ya, maksudnya nikmat lah. Nikmat tu 1000 juga. Tadi dia sebut 1000. Yang ini hadis ini dikatakan 1000 juga. Dia kata siapa yang maksudnya barang siapa berselawat atasku sekali, nescaya berselawat Allah Taala akannya 10 kali. Hadis yang pertama itu kita baca. Ya. Kemudian dia sambung lagi, dia kata dan barang siapa selawat, ya, barang siapa selawat atasku 10 kali, selawat 10 kali, menselawat Allah Taala atasnya 100 kali. Maksudnya kita selawat 10 kali, Allah selawat 100 kali. Waman shalla, dan barang siapa selawat atasku 100 kali, ya, menselawat Allah Taala atasnya 1000 kali. Jadi hadis yang kita baca tadi 1000 kali. Ini dia 1000 kali. Selawat 1000 kali, 10 kita selawat, ya, 100 kali, Allah selawat pada 1000 kali. Dan barang siapa selawat atasku 1000 kali, selawat 1000 kali, nescaya tiada menyentuh akan dia api neraka. 1000 kali selawat. Jadi dia kata selawat 1000 kali itu, ya, maksudnya dapat berita masuk syurga, ya, berita yang menggembirakan kita masuk syurga. Yang ini juga berita gembira juga. Dua berita gembira. Satu berita masuk syurga, satu berita itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Dua kita dapat. Satu mana? Ada peringatan kan, pembebasan daripada api neraka. Tadi 1000 kali itu dah dapat berita gembira dah tentang masuk syurga. Syurganya disebut tadi 8. Ya, di nak masuk syurga itu macam kita tahulah, bukan hanya dengan berdoa saja, dengan selawat saja. Ada lagi amalan-amalan yang kita buat, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian yang di sini dia kata itqun minan nar, membebaskan daripada api neraka. 1000 kali mana dapat masuk syurga, kemudian bebas daripada api neraka. Kalau dalam bulan puasa kita tengok ada hadis yang tu, kita berpuasa para sahabatnya, Nabi kita Muhammad sebut kepada sahabat, atakum Ramadan, dia kata datang kepada kamu Ramadan, awalahu rahmatun, awalnya rahmat Allah tu, ya, awalnya rahmat dalam bulan Ramadan tu banyak. Kemudian ausatuha, tengahnya itu apa dia? Maghfirah, keampunan. Allah ampunkan. Dia nak masuk syurga ni mesti mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak sunyi daripada dosa. Manusia akan melakukan dosa. Ya, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Ya. Jadi untuk mensucikan dosa dia itu ada yang disebutkan tadi dengan amalan-amalan tadi, antaranya selawat tadi. Ya. Apa dia? Maksudnya akhiruhu, dan dalam bulan puasa juga akhirnya iaitu itqun minan nar. Di dalam bulan puasa daripada
daripada 10 akhir bulan Ramadan tu, 10 akhir bulan puasa itu, dia kata itqun minan nar. Maknanya amalan-amalan yang kita lakukan itu akan mendapat pembebasan daripada api neraka. Bayangkan 10 hari, 10 pertama awaluhu, 10 kedua awsatuhu, tu kan, 10 ketiga baru masuk akhiruhu, 30 hari lah, ataupun kita kata 29 hari kan. Awsat akhiruhu mana ada itqun minan nar. Akhirnya itu ialah pembebasan daripada api neraka. Maksudnya sepanjang bulan Ramadan tu ya, kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala demi nak mendapatkan surga Allah, demi nak mendapatkan itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka. Nak dapatkan rahmat Allah 10 yang pertama, nak dapatkan keampunan Allah 10 yang kedua. Nak dapat itqun minan nar, pembebasan daripada api neraka 10 yang ketiga tadi. Ya. Ini selawat itu sampai bulan Ramadan. Ini tak tentu lagi bulan Ramadan ni kita sampai pun tidak. Kan? Tak tentu lagi bulan Ramadan sampai pun tidak. Tapi selawat boleh. Sekarang ni kita boleh selawat. Lepas ni kita boleh selawat. Kan? Ikut kehendak kita lah. Kalau disebutkan 1000 kali, 1000 kali lah. Kalau kita bersungguh-sungguh nak itqun minan nar. Maksudnya begitu. Okey, ya, itu maksudnya komitmen. Ya, maksudnya usaha kita untuk nak mendekatkan diri. Sebab tu para sahabat dulu, ya, dia bila Allah turunkan wahyu, Nabi sampaikan, mereka terus buat. Mereka tak tunggu lagi. Sebab mereka buat terus dapat. Lepas kita baca dalam hadis yang sebelumnya, mungkin kita baca dalam hadis yang ada menyebutkan ya tentang hadis 40 tentang menceritakan kalau kita dah niat tu nak buat kebaikan, kemudian kita dapat buat kebaikan itu, maka Allah bagi pahala berlipat ganda. Ya, bukan 10 kali ganda saja, bahkan berlipat ganda sampai 700 kali ganda. Sampai tak dapat kira lah. Macam puasa, kita katakan ibarat puasa, tak dapat kira. Bergantung kepada amal kita buat itu, sama ada kita ikhlas ataupun tak ikhlas, ataupun kita maksudnya sabar kita menghadapi puasa itu ikhlas tak ikhlas. Kalau dalam keadaan kualiti puasa kita tu Allah yang tentukan, maka Allah akan bagilah kepada kita pahala tu. Dia kata kalau tentang puasa ni, ana ajzi, aku yang akan menentukan pahalanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya setakat 10 saja, bukan hanya setakat 700 saja, ya, hanya 1000 yang kita katakan di sini, ya, tapi tak terkira banyaknya. Tak terkira oleh kita. Dari gambaran kita tak dapat kita kira lah, ya, contohnya. Kalau cerita seorang yang last kali masuk syurga, kita katakan, dia last kali masuk syurga, ya, jalan, masuk syurga last kali. Dia sampai kat syurga last kali, dikatakan kepada dia, engkau mintalah apa yang kena dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata apa? Dia kata aku nak minta apa lagi? Dia kata, aku dah masuk syurga pun kira alhamdulillah. Tak payah aku minta apa lagi dah. Aku dapat masuk syurga ni pun kira alhamdulillah. Dapat nikmat masuk syurga je. Tak merasai lagi nikmat-nikmat yang dalam syurga itu, dapat masuk je. Dah kira alhamdulillah, aku tak nak minta apa dah. Kata kepada dia, minta lah. Dia katakan minta lah. Dia minta lah, apa yang Allah nak bagi kepada dia, bagilah, dia kata. Itu je. Maka Allah bagi kepada dia, nikmat yang Allah bagi kepada dia, nak digambarkan tu seluas langit dan bumi. Maknanya ada lagi. Ada lagi. Kalau kita, istilah kita ni, kalau dah masuk surga tu, last tu, kalau kita pergi kenuri lah, kita katakan makan lagi last tu, tinggal lauk yang tak ada lagi lah, yang sikit-sikit dah tinggal kan. Yang mula-mula tu sedap-sedap lah kan. Yang last ni kalau dah kurang lah. Kita ingatkan begitu? Tidak. Nikmat Allah tak macam itu. Nikmat Allah itu luas. Allah tu maha kaya. Dia tak habis-habis. Mungkin kita dekat dunia ni kaya macam mana pun, satu ketika dia habis juga, ataupun musnah juga, rosak juga dia. Begitu dikatakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha untuk, jadi dalam ini dia kata itqun minan nar. Satu daripadanya iaitu dapat membebaskan diri kita daripada api neraka. Jadi yang inilah, ya, maka kita dituntut supaya kita sentiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Mungkin kita tak mampulah nak selawat, kita katakan macam disebutkan dalam hadis ini, kan? Mungkin kita kata kita ni tak mampu nak buat dan sebagainya. Tapi sekurang-kurangnya kita buat semampu mana yang kita boleh. Semampu mana yang kita boleh, ya, berselawat, ya. Kadang-kadang pernah kita tengok, ya, bila berkaraoke dia, sedap suara dia.
tinggi suara dia kan. Tapi bila berselawat ni slow je, macam tak minat je kan. Itu yang berlaku kan. Ini biasalah kita katakan. Jadi dalam hal ini maka pengajaran yang kita dapat ambil di sini, marilah ya. Mungkin kita dah di ujung-ujung ni, kita pun tak dapat nak buat amal ibadat yang lain-lain. Ada ibadat yang kita kadang-kadang kita pun tak tahu ibadat itu kan. Jadi kita tahu yang ini hanya dengan selawat saja, kita pun hafal selawat itu dan kita boleh baca selawat itu bila-bila masa. Cuma kita nak beri tumpuan saja. Ya, kalau selama ini kita selawat hanya dalam semayang, maka selepas ini marilah sama-sama berselawat. Ya, mungkin lepas semayang kita boleh selawat. Mungkin ada majlis-majlis yang ni lepas itu kita selawat. Kita sia-sia kan apa kehidupan kita tu dengan keadaan berselawat kepada Rasulullah SAW. Jadi makna kita di sana kita nampak kehidupan kita ini dekat dengan Rasulullah SAW. Maka kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kadang-kadang kita bila mau di Rasul selawat hebat, selawat ya, majlis ini majlis macam-macam, ya hana kita selawat kan. Tapi selepas itu dah tak ada lagi, dah slow lah. Jadi ini teknik pengajaran ya. Jadi pada malam ini saya berhenti setakat itu ya. Jadi mudah-mudahan seulang balik ya, mudah-mudahan dengan selawat itu ya kita dapat berita gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala ya, dapat kita masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Setidak-tidaknya surga Al-Firdaus. Maksudnya surga Al-Firdaus. Sebab apa? Surga Al-Firdaus ni antaranya boleh kita lakukan, kita amalkan, iaitu dia apabila orang tu dia datang semayang pada awal waktu. Dia jaga semayangnya awal waktu, kemudian lepas semayang tu dia semayang berjemaah, kita katakan. Itu dia katakan. Pada Al-Quran disebut ulaika humul warisun, yang mereka itu akan mewariskan allazina yarisuna firdausahum fiha khalidun. Apa dia warisannya? Iaitu surga Firdaus yang mana mereka kekal dalamnya. Kepada siapa? Kepada orang yang jaga solat. Ya, jaga solat. Maksudnya dia jaga solat supaya solatnya awal waktu, jaga solat supaya solat itu jangan tertinggal. Jaga solat tu supaya solat tu jangan lakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan lara dalam solat kita. Ini antara perkara-perkara yang boleh kita dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala selain daripada kita selawat yang disebutkan tadi. Jadi saya berhenti setakat itu, insya-Allah ya, kita akan sambung dengan beberapa hadis yang lain lagi tentang fadilat-fadilat yang lain lagi. Mudah-mudahan dengan itu dapat kita menambahkan ya, amalan kita ataupun kita katakan usaha kita ke arah untuk mendapatkan redha Allah supaya kita masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala, bertepatan dengan doa yang sentiasa kita baca, iaitu Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Minta Allah Subhanahu Wa Taala redhakan kita masuk surganya, kemudian kita dimintai menjauhkan daripada api neraka. Jadi seperti setakat itu yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kelemahan diri saya. Jadi aku kalau saya minta maaf. Aku qali hadza wa astaghfirullahalazim billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma irfa'na al-balaa' wal wabaa' wal ghalaa' wal fahsyaa' wal zinaa wal riba wal mihan wa su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'ira bilal muslimina amma ya rabbal 'alamin.